Okey, seterusnya tuan-tuan, kita akan pergi ke sesi pelajaran lah. Sesi pelajaran tak ada apa ya? Sesi live trade lah. Live trade dan kita akan tengok analisa pasaran. Jadi macam Hmm. mana market pada malam ni, Faif, insya-Allah. Cik Ya, rasa macam mana? kita kena tengok factory market, forex factory ya. Untuk tahu Kilang kan dia punya benda-benda news penting-penting sebenarnya mana tahu membantu tak? kilang forex eh. Hilang pemprosesan dia dorang bukan sebenarnya. Oh yo, kilang Forex proses forex lain kan. macam tu. Itu kontrak baru ah. Oi, Oi. 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 Lawak, Masuk-masuk. lawak, Lupa kita. Oi. lawak, melencong banyak. Coming spring, coming spring. Okey tuan-tuan, di scanner, ruangan scanner kita. Apa yang tuan-tuan nampak di sini adalah major pair dan juga GJ. So major pair kita dapat lihat sekarang ni pair agak sideways untuk market London dan juga New York. Tapi secara keseluruhannya kita dapat penguatan, kita dapat lihat penguatan pada USD. Pelik ada UJ lemah tapi kita akan lihat kenapa. So untuk Euro USD, USD strong. Penurunan sebanyak negatif 1.36%. Untuk GU dia turun tapi pada waktu London ke waktu US sekarang ni kita nampak sedikit kenaikan mungkin sedikit pullback. Dan penurunan untuk USD GU adalah negatif 1.10%. Memang sangat hebat, sangat kuat penangan USD pada malam ni. Seterusnya untuk UJ kita dapat lihat JPY adalah antara pair yang strong pada malam ni. Memang strong lah. Bagi saya lagi strong pada USD pada malam ni. Mungkin paling kuat. Mesti boleh tengok lepas ni. Kekuatan penurunan pada UJ adalah negatif 1.5455%. Kita tengok tuan-tuan dia dah break kawasan support sebelum ni. Resistance pun bagi saya belum retest. Mungkin dia akan pullback kejap lah. Jadi kat situ tuan-tuan boleh cari peluang untuk entry UJ. Untuk entry sell. Untuk USHF pula kita dapat lihat kenaikan USD USHF 1.01% USD strong berbanding dengan USHF. CAD pun sama tapi untuk waktu US ni kita dapat lihat pair ni sideways. Kenaikan dia masih kuat juga 0.68% dalam hari ni. Untuk AUD dan XZD, dua pair ni kalah lah dengan USD sebenarnya. Yang kekalahan terkuat adalah milik AUD USD dengan negatif 2.11%. 2.1% memang sangat-sangat kuat lah bagi kalau tuan-tuan tengok daily tu insyaAllah merah panjang. Untuk NZD USD dia punya penurunan dia adalah negatif 1.78%. Walaupun waktu New York ni dia sideways, mungkin dia sedang cara buat base lah, buat base sama buat penurunan. Biasa dia buat macam tu. Untuk GJ ni antara pair yang paling teruk kena tibai dengan JPY. Yang mana kita lihat sekarang ni dia sudah break kawasan support dan juga nampaknya sedang buat pullback mungkin. Penurunan untuk pada malam ini adalah negatif 2.72%. Okey, negatif 2.72%. Paling kuat lah kita tengok dalam scanner ni. Mungkin ada pair lagi yang pair lain yang lebih kuat. Kerana pada malam ni tuan-tuan kena berhati-hati. FOMC akan keluar. Berkata FOMC pada malam ni. Jadi berita FOMC tuan-tuan kena berhati-hati. Seterusnya kita akan tengok hasil berita pada hari semalam. Hari Rabu 11 bulan. Untuk 8.30 malam USD CPI. CPI berita Big Impact News menunjukkan positif kepada USD. Kenaikan sebanyak 0.3%. Iaitu lebih 0.1% daripada forecast. Tapi secara puratanya masih rendah lah daripada previous bulan lepas iaitu 1.2%. Manakala berita yang kedua core CPI adalah lebih bagus daripada bulan sebelum ni dan juga banding forecast dengan 0.6%. Okay, USD strong mungkin disebabkan oleh berita yang kita beri. Berita yang dikeluarkan oleh economic calendar yang kita baca sebentar tadi. Seterusnya pada hari Khamis, hari ini 12 hari bulan, ada beberapa media impact news seperti Kiwi. Inflation expectation dia adalah 3.29% banding dengan 3.27%.
Menunjukkan inflation dia kuat lah daripada banding dengan kuartal sebelum ni. Jadi mungkin sebab tu NZD lemah juga. GBP bacaan yang keluar adalah 0.8%, lemah banding forecast dan juga lebih teruk pada bulan lepas 1.3%. Ini menyebabkan pair GBP antara yang terlemah lah sebabkan berita macam ni. Seterusnya 8.30 malam, sebentar tadi dalam 2 jam lepas ada berita USD PPI. Untuk PPI ni dia punya kekuatan ataupun dia punya bacaan dia adalah 0.5%, sama dengan forecast. Jadi mungkin terdapat lihat market sideways tu tak tahu pergi mana lah sebab dua-dua sama kuat. Tapi untuk medium impact news, kedua-duanya menunjukkan bacaan tidak memihak pada USD. Untuk kawasan PPI pula punya bacaan dia 0.4%. Forecast dia adalah 0.6%. Bulan lepas adalah 1%, lagi banyak lah daripada yang forecast dan juga actual yang keluar. Employment claim juga bertambah. Maksudnya ramai tak bekerja pada bulan April dengan bacaan yang keluar 203k banding dengan bulan lepas 202k. Forecast adalah untuk berkurang 190k. Untuk esok tiada sebarang big impact news. Untuk traders ke apa, berhati-hati, mungkin ada medium impact news yang boleh efek pergerakan. Berita yang keluar adalah UAM Consumer Sentiment dengan bacaan bulan lepas 65.2, forecast 64.1. Kita boleh nyatakan untuk economic calendar ni, untuk event ni dijangkakan USD melemah. Dan hari Sabtu pula ada apa, member master siapa master ni, biasa Pak Long kita, tapi master pula. So master akan berucap. Okay, master ni dia mungkin media tak kuat. Apa? Pak Long kita. Biasa Pak Long tak, Pak Long lain orang lain pula. Biasalah tiba Bill Gates cerita ni. Okay, jadi saya dah selesai tengok Forex Factory. Saya akan pass pada Sifu. Okay, terima kasih banyak Sifu S untuk Forex Factory ka. Sedika pula. Untuk kilang pemprosesan pair. Okay, so kita akan buka Finviz bukan anime Finviz. Itu salah tekan. Aduh, kacau. Okay, tuan-tuan. So, apa beza dengan hari Selasa hari tu? Selasa hari tu semua consolidate. Tapi hari ni Euro buat pangai. USD buat pangai. Nampak? USD buat pangai. USD buat pangai. Nampak tak? Aduh. So, kita boleh lihat. Nampak? USD ditakok yang kedua. Agak stable lah. JPY memang sekejap pertama dia duduk tempat nombor 1. Anytime dia boleh ke belakang sekali. Faham lah juga kan? USD tu kita pakai USD agak stable. Alright, so kita tengok USD tekok nombor 2, GBP negatif 0.30%, CAD negatif 0.32%. Tak jauh GBP dengan CAD. THF negatif 0.60%, AD 0.83, AUD 0.97. NZD dengan AUD NZD dengan AUD dia tidak akan lari jauh lah. Euro daripada depan sekali hari itu Selasa, sekarang belakang sekali, okay? So tuan-tuan tahu lah pair mana yang stabil kan? Major pair lah yang stabil. Berkaitan dengan pair lah USD kan. Okay. So dekat sini kita boleh lihat Euro USD. Kita ada kekuatan memihak pada USD iaitu sebanyak negatif 1.06%. Di mana dia telah break area support dan juga sekarang ni insyaAllah kalau candle daily ni close maka price akan turun ke level yang lebih tinggi iaitu 163%. InsyaAllah. So kita jangkakan penurunan akan berlaku. Alright. So GU berada dalam keadaan consolidate. Walaupun USD sekarang tengah menguat, tapi kita boleh lihat dalam keadaan consolidate, tapi momentum penurunan tu masih ada tuan-tuan. Sebab tuan-tuan lihat momentum penurunan maknanya bearish candle tu sangat besar dan sangat kuat untuk dominan tu. Maka break satu, maka insyaAllah dia boleh pergi lagi sampai level 163 macam saya katakan tadi, dia break 100%. USD JPY, okay. So USD JPY dia berada negatif 1.43%. Okay, kita lihat kekuatan sangat dahsyat. Padahal berbeza pada dua takok saja. JPY paling kuat, USD paling lemah, nombor 2 kuat betul. Tetapi dia punya perbezaan itu menunjukkan bearish dominant tu break support yang sangat dahsyat JPY. Okay, so dia akan cuba test untuk support yang berada di bawah insyaAllah. InsyaAllah. Okay. Okay, okay. So, okay. So JPY sangat kuat
Sangat-sangat kuat dia, insya-Allah tuan-tuan. Tapi kekuatan ini adakah akan berterusan? Adakah dia sudah sampai satu level yang di mana dia tak boleh naik atas dah? Adakah benda macam tu akan berlaku? Kalau tuan-tuan lihat, dia sudah break satu trend line tuan sebenarnya. Okay, dia sudah break satu trend line dan insya-Allah dia akan cuba test untuk kawasan itu ataupun sebelum dia buat penurunan, adakah betul? Adakah betul dan adakah ini sekadar untuk mencari bias sahaja? Okay. Okay, kita ada WTI, crude oil inventory. Okay, crude oil. So, biar untuk minyak, kita melihat kekuatan minyak pada minyak. Okay, di mana dia membuat satu dominant candle untuk macam saya kata hari tu. Dia nak pull up balik. Dia nak naik atas balik untuk test resistance yang berada di atas. Okay. Okay, USD CAD kita ada positif 0.32%. Kekuatan minyak pada USD tapi kalau tuan-tuan lihat momentum kenaikan masih ada masih ada tuan-tuan. Okay, U-Share kita ada positif 0.58%. Itu kalau tuan-tuan lihat USD sangat kuat USD sangat kuat okay, berbanding CHF di mana sekiranya candle yang terbentuk itu close dengan bullish candle maka dia akan membentuk candle kapit iaitu candle yang membolehkan momentum kenaikan itu berterusan, dia terus akan naik. Okay, AUD USD kita lihat kekuatan minyak pada USD sangat kuat macam saya beritahu hari tu, momentum penurunan dia sangat kuat, sangat-sangat kuat, maka dia akan turun mencari support yang berada di sebelumnya yang belum lagi ditest insya-Allah. Okay, kita ada gold kita ada kekuatan memihak kepada USD siapa yang nak beli emas ni sekarang ni eloklah. Boleh beli emas murah RM3. So boleh beli emas. Okay. Okay, so RM3 emas bagi. Murah RM3 sebab segram murah RM3. Aduh. So insya-Allah kalau dia close lagi adakah harga emas akan turun? Sebab kita tengoklah ni USD agak kuat sebab dengan lepas bagi tahu nanti nak jadi boleh naikkan dia punya USD menyebabkan USD menjadi strong balik So dikatakan USD satu USD ni kita RM5 kita sebenarnya sangat berbahaya. Sangat berbahaya sekarang ni kena jaga. Yang jadi USD pun sama juga, dia ada negatif 0.83% iaitu penurunan kekuatan memihak pada USD di mana kiranya candle itu momentum penurunan masih ada dan masih kuat sebenarnya kalau tuan-tuan lihat dekat situ. Okey, Euro GBP negatif 0.6667%. Okey, negatif 0.67% iaitu kekuatan memihak kepada GBP disebabkan euro berada di takat yang paling lemah lah. Okey, di mana kekuatan penurunan ni kita nampak satu momentum di mana penurunannya mungkin sampai level 0.85 sebelum dia naik balik untuk sebelum dia nak swap zone punya area sebelum dia nak mantul semula kat atas So GJ kita ada apa cover sekarang saya ada emergency Zat. Boleh, tak ada masalah. Okay, emergency perut. Alright. Tak ada masalah Zibai. Alright, so untuk semua GBP, GPY, GJ kita ada negatif 1.71% iaitu kekuatan memihak kepada JPY Tapi tuan-tuan kena hati-hati, JPY anytime dia boleh berada di kedudukan yang paling kuat dan anytime dia boleh berada di kedudukan yang paling lemah. So tuan-tuan boleh lihat satu momentum penurunan yang sangat kuat di mana candle itu sudah break level 100% dan terus membuat penurunan sehingga ke level resistance become support yang berada di bawah. Kalau tuan-tuan perasan. Hari Selasa saya dah bagi signal dan saya bagi tahu level tu dia akan sampai. Sebab momentum dia sangat-sangat kuat. Okay. Untuk Bitcoin USD. Okay, Bitcoin. So kita lihat kekuatan memihak pada Bitcoin dengan positif 1.14%. Di mana kalau tuan-tuan tengok ada rejection yang mungkinkah dia akan membatal balik naik untuk test level resistance yang berada di atas. Macam tu. So kalau kita lihat di bawah ni pun sama. JPY berada di kekuatan yang paling kuat tetapi tuan-tuan kena hati-hati lah. Sebab JPY anytime dia boleh ke depan, dia boleh ke belakang. Anytime dia boleh berubah. Okay. So kita tengok USD, Euro, tuan-tuan nampak perbezaan yang sangat ketara. So pair yang cantik lah untuk Euro USD. Euro CAD, Euro GBP, USD AUD, USD NZD. Nampak pair yang cantik lah. USD JPY tu bahaya jugalah. Tetapi JPY kali ni menunjukkan kekuatan yang sangat-sangat kuat. Sangat-sangat kuat. Okay. Alright. Okay, selepas tu saya akan tunjuk kat tuan-tuan. Saya akan share screen kat tuan-tuan untuk graf. Kita sementara kita tunggu sikit saya akan share untuk graf. Kita akan buat beberapa pair insya-Allah. Alright, untuk beberapa pair.
And then kita akan bincangkan yang signal hari Selasa yang saya bagi hari tu. InsyaAllah. Okay, so kita ada dalam Alright, okay. So kita akan lihat signal pada hari Selasa yang saya ada bagi kepada tuan-tuan semua. Kalau tuan-tuan lihat, saya mengatakan bahawa kalau kita lihat di daily candle, momentum penurunan dia tu macam kita nampak tuan-tuan, kita nampak momentum penurunan disebabkan apa? Tuan-tuan lihat yang saya kata itu dia akan cuba test untuk support yang berada di bawah dia tu, dan alhamdulillah di H4 tuan-tuan dia memang achieve target lah. Kita dapat untung TP kita, alhamdulillah. Ya tuan-tuan, alhamdulillah. Ini rezeki kalau kata kena stop loss, kita kena redha lah kalau trading macam tu. Tetapi momentum saya katakan sampai situ, malah dia boleh break lagi level 100%, pergi ke level 163%. Kita tarik Fibo sama-sama tuan-tuan, kita lihat sama-sama. Alright, kita lihat sama-sama tuan-tuan, insyaAllah. Nampak tuan-tuan? 161.8% dia boleh sampai. Dia boleh sampai level tu tuan-tuan. Kita expect 100% sahaja, tapi dia boleh sampai level 161. Tahniah sesiapa yang hold. Ya, maknanya teknik tuan-tuan hebat. Ya tuan-tuan. Alright. So saya akan buat untuk kita akan tengok balik pair yang saya bagi signal UJ hari tu. USD JPY. Alhamdulillah tuan-tuan, sebatang dia turun, sebatang. Dan saya bagi tahu TP kita dekat sini. So buat BE tuan-tuan. Sekarang dah boleh buat BE Sekarang dah boleh buat BE letak atas ni, insyaAllah. Okay, penurunan dia masih boleh. Cuma sekarang dia akan turun dalam keadaan yang slow lah. Tapi alhamdulillah profit kita ongoing So buat BE insyaAllah. Okay, saya rasa saya bagi satu lagi semalam tu. UCHF USD CHF. Alright, so USD CHF kalau tuan-tuan lihat dekat sini. Kan, kita dapat lihat, nampak? Yang saya bagi semalam, dia akan naik. Betul tuan-tuan Dia akan naik sebabkan USD punya news. So alhamdulillah dia naik dan dia sampai kita punya 101.8%. Level 101.8% dan alhamdulillah tuan-tuan profit. Alhamdulillah ya. Alright. So settle untuk pair yang saya berikan dan insya-Allah. Okay, insya-Allah saya akan buat satu pair lagi untuk tuan-tuan sementara tunggu Sifu S. Okay, kita akan buat AUD USD. Alright. Ini signal bila ni? Signal ni dah kena stop loss. Tak ada rezeki. Okay, AUD USD. Alright, kita akan buat pair AUD USD. Okay, pair AUD USD. Okay, first tuan-tuan kita akan lihat untuk daily. First tuan-tuan kita akan buat daily. So kita akan buat pair AUD USD. So tuan-tuan lihat untuk daily. Untuk daily, alright. Okay, untuk daily. Kita akan tengok untuk daily tuan-tuan supaya tuan-tuan nak tahu dia punya support yang terhampir dia di mana. Okay, bila kita tahu support terhampir kat mana, jadi kita boleh agak dia punya penurunan dia boleh pergi lagi sampai mana, kan? Alright, sampai mana nak tekan ni? Tekan. Dia buat tutup pula. Okay. So, insyaAllah. Tuan-tuan lihat, tuan-tuan punya dahsyat penurunan kali ni, tuan-tuan. Nampak? Macam saya bagi kita hari tu juga kalau tuan-tuan perasan, dia akan cuba test area support yang berada di sini. So, dia dah boleh break tau. Support punya volume yang sangat-sangat kuat, tuan-tuan. Very powerful volume. Nampak ni? Very, very powerful. Dia sudah break dan bila dia dah break, dia akan cuba cari support yang berada di selepas tu, iaitu di mana tuan-tuan? Di sini. Kalau tuan-tuan tak perasan, tuan-tuan boleh tukar dalam bentuk line chart. Nampak tak? Tuan-tuan boleh tandakan di line chart di sini dan juga di sini tuan-tuan area support yang betul-betul padu dan insya-Allah dia sudah sampai pun dekat sini. Adakah dia boleh sampai level support yang seterusnya? Adakah dia boleh sampai tuan-tuan? Itu adalah persoalan yang perlu kita jawab pada malam ni. Okey. So kalau tuan-tuan lihat ada lagi level satu support, satu lagi yang betul-betul padu tuan-tuan di sini. Adakah dia mampu sampai sini ataupun dia sudah nak patah balik tuan-tuan? Persoalan dia macam tu. Makna kata level ini adalah level yang kuat, resisten yang sangat kuat. Maknanya kalau dia boleh turun pun sampai level bawah tu saja. Lepas tu barangkali untuk dia nak naik balik adalah sangat-sangat tinggi. Alright. Faham So kita akan tukar balik kepada candle. Kita akan buka balik kepada H4.
So insyaAllah, okay. So kita lihat kat sini. Alright, okay. Okay, kita tengok apakah momentum penurunan dia masih ada dan masih kuat. Cara dia simple ya tuan-tuan. InsyaAllah tuan-tuan kita sama-sama buat. Kita tandakan Fibonacci dia dan insyaAllah apa yang kita jangkakan penurunan dia sangat kuat dan Alhamdulillah tepat tuan-tuan. Dia boleh sampai ke level 1.8. Bukan kata saya punya signal tepat tak. Garisan tu tepat. Tuan-tuan, garisan tu tepat. Okay, jadi Alhamdulillah tuan-tuan kalau ikut ni tuan-tuan kita boleh hold. Memang tuan-tuan nampak ni sebab apa dia nak patah balik tu biasa. Itu biasa untuk dia nak cari balik dia punya level. So, apa yang tuan-tuan perlu buat adalah tuan-tuan tanda level 100%. Macam ni level 100% dia. Kita tukar warna biru. Okay, kita buat entry satu. Short position. Dekat sini. TP dia dekat sini. Stop loss dia boleh atas level 100%. Macam tu. Okay, kalau kata anda kata kena stop loss, redha tuan-tuan, redha. Sebab apa? Itu bukan rezeki kita cari cetak baru. Okay, tetapi kalau tuan-tuan lihat dekat sini, insya-Allah momentum penurunan dia masih ada dan masih kuat. Okay. Masih kuat. Sebab kalau tuan-tuan lihat saya nak tunjuk satu lagi. Kalau kita tarik Fibo daripada sini, tuan-tuan boleh lihat. Nampak tuan-tuan? Momentum penurunan dia masih boleh sampai, boleh cecah sini tuan-tuan. InsyaAllah. Boleh cecah ke level ini tuan-tuan. Betul kalau kita kecilkan tadi, kalau tuan-tuan tengok di daily, memang ada satu bahagian dia boleh sampai. Tetapi kita tak payah expect more lah. Kita tak payah expect more, kita just ambil yang terhampir sahaja. Okay. Alright, so ini untuk AUD USD. Okay, saya akan buat satu lagi pair untuk NZD USD. Okay, sebab AUD USD dengan NZD USD ni dia relate tuan-tuan. Dia sangat relate. Mana NZD USD saya? Dah nampak tak? Ada bawah ni. Okay, untuk NZD USD kita buat tuan-tuan. Baik, okay. So yang tadi dah profit, Alhamdulillah. So kita tengok, okay. Bila jadi keadaan macam ni, okay. Kita kecilkan dulu. Macam biasa kita pergi ke daily. Sebab apa? Kalau nak cari kat H4 ni jenuh nak menarik tuan-tuan. Jenuh kita nak tarik. Kan? Jadi kita pergi ke daily dulu, kita nak cari. Dia punya level support dia yang terhampir kat mana? Tuan-tuan lihat tuan-tuan, sekarang ni dia berada di level yang sangat-sangat padu. Sangat-sangat padu ni tuan-tuan. Level ni padu betul ni. Maknanya resisten dekat sini memang sangat-sangat kuat. Nampak kan kalau saya tarik lagi pun. Tuan-tuan nampak tu? Tuan-tuan tengok kan ke belakang lagi pun. Saya tunjuk kat tuan-tuan. Nampak tuan-tuan? Sangat-sangat kuat. Level yang sangat-sangat kuat. Okey. Jadi bila level yang sangat-sangat kuat macam ni, apa yang kita boleh bagi tahu adalah ini adalah satu momentum penurunan yang sangat-sangat dahsyat. Tetapi kena hati-hati sebab di sini ada satu area di mana support become resistant ya. Support become resistant yang akan dia tertarik lah dan dia akan cuba patah balik. Adakah persoalan dia? Dia boleh turun lagi. Persoalan dia adakah dia boleh turun lagi? Sebab kat sini kita tengok momentum penurunan dia masih ada tuan-tuan. Masih ada. Okey, persoalan adakah dia boleh turun lagi? Okey, persoalan tu kita akan tengok di time frame H4. Alright. Bila di H4 ni apa yang tuan-tuan dapat lihat? Pertamanya, penurunan masih ongoing. Sekiranya ini membuat candle kapit menunjukkan kekuatan penurunan dia masih valid, masih wujud. Okey. Cara dia macam mana? Sebab ini tuan-tuan perasan ada satu candle rejection yang sangat kuat. Dia nak naik tak jadi, dia patah balik. Jadi, kita juga boleh tarik Fibo daripada area sini ke sini tuan-tuan. Dan insya-Allah tuan-tuan, insya-Allah dia masih lagi boleh turun ke level ini. Dan sini saya beritahu ni buat BE tuan-tuan, buat BE. Okey. So kita tak payah teruk-teruk sangat. Saya tunjuk kat tuan-tuan. Hak ni. Sekejap. Ya, hak ni. Kita delete dulu dan tuan-tuan boleh buat entry. Masih lagi ya. Sekiranya tuan-tuan sama, pendapat tuan-tuan sama dengan saya, tuan-tuan boleh hold lagi insya-Allah.
Dan tuan-tuan tak payah letak tu teruk sangat, dekat atas ni saja dia punya stop loss. Okay, simple sahaja. Dan kenapa kita kata Fibo tarik sampai sini? Adakah benar? Benar tak benar kena tengok daily tuan-tuan. Betul tak tuan-tuan daily? Tuan-tuan tengok di daily ni. Tuan-tuan tengok level ni biru yang bawah ni. Nampak tak tuan-tuan? Kita apa ni kita kata dia banyak high volume area lah kan? High volume area. Tuan-tuan lihat sendiri, nampak tak apa benda ni? Rejection yang sangat-sangat kuat di mana penurunan dia insya-Allah masih boleh sampai di level yang saya tandakan tadi. Fibo yang saya tandakan tadi insya-Allah di H4. Baik. Okey. Okey, alhamdulillah. So 2 pair kita ada buat. Jadi kat sini saya nak tengok tuan-tuan, tadi kita ada tengok kat Finviz kan. Euro USD. Okey, sebentar tunggu Sipu F, saya sambung. Euro USD. Okey, Euro USD. Okey, kita akan tengok Euro USD. Pada saya malam ni pair Euro USD sangat menarik Euro USD. Okey. Selalu Sipu S yang buat. Hari malam ni saya buat Euro USD. Euro Terima kasih USD. Sifu F. Alhamdulillah saya sambung Sipu S. Saya dah buat 2 pair. Tak perasan je tak perasan tu. Okey, saya dah buat dah AUD USD dengan NZD USD dan saya dah review dah untuk bagi hari Selasa itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So saya akan pass pada yang sepatutnya untuk Euro USD. Sebab pair tu cantik saya malam ni. Saya tak berkacau lah cantik-cantik bagi dia baca. Okey, terima kasih. Saya stop sharing. Pass pada sahabat saya insya-Allah. Dia kalau tak tegak tak apa. Sampai habis bagi dia. Kan kita buka Zack kita tak nampak muka. Tegak. Tegak tiba stop tu Kacau. Tarun. Bukan bagi habis. Aduh, okey saya pass sahabat saya untuk indeks dolar dan terus pada Euro USD. Terima kasih Sifu F. Jadi kalau tuan-tuan ada sebarang soalan, sebarang pertanyaan, boleh tinggalkan di ruangan komen kami di MFM TV Online, page MFM TV Online kerana kami monitor setiap komen di sana ya. Baik. Okay, tuan-tuan, sebelum saya sambung apa yang Sifu F buat tadi. Saya baca tajuk tadi kan. Jadi saya akan sambung buat indeks dolar. Indeks dolar dulu sebelum kita masuk pasaran. So indeks dolar penting kerana dia menentukan pergerakan semua major pair dan juga mungkin kita boleh predict gold berdasarkan pergerakan indeks dolar pada malam ni. So untuk indeks dolar kita dapat lihat dia punya triangle bullish triangle ni berjadi break ke atas di sini. So bila berlaku breakout ke atas memang kita dapat fahamlah bahawa adanya uptrend akan berlaku. So kenapa kita tengok ada berlaku dia buat pergerakan ke atas ni. First kita dapat lihat yang saya sudah tandakan bahawa ni kawasan support, minor support di time frame lebih kecil M15 ke M30. So sini ada beberapa kali rejection. Yang rejection terakhir adalah double bottom lah kalau tuan-tuan lihat di M15 lebih jelas. So double bottom yang berlaku terlepas satu orang kata apa momentum naik ke atas dan dia buat correction, dia ambil buyer kat bawah ni, tertinggal terlepas bump dia naik untuk indeks dolar. So dengan ini indeks dolar kembali mengukuh di time frame lebih besar, di time frame daily dan ke atas masih semua menunjukkan bullish. Dan untuk weekly kita masih tunggu dia close 1 hari 9 jam, tapi sekiranya dia close dengan candle bullish menunjukkan ini sudah berlaku breakout pada bulan tahun 2017 punya ketinggian pun dah jadi break dan mungkin kita jangka untuk dia sampai ke 108 hingga 110 kerana di sini adalah satu kawasan swap zone. Kalau tuan-tuan perasan kat sini ni weekly time frame tu memang luas lah, memang besar punya pergerakan dia. Tuan-tuan boleh tarik jauh-jauh, kat sini kita dapat lihat ada satu kawasan supply di kawasan demand di atas ni di time frame weekly. So memang tak nampak lagi sejak 2000 berapa ni turun 2002. So mungkin kita akan dapat lihat lah pada tahun ni lepas 10 tahun menyepi kat bawah baru kita dapat lihat USD akan kembali retest ke 108. Mungkin pada tahun ni kita boleh lihat sekiranya USD kembali meneruskan bullish movement ke atas. USD kembali strong dengan semua time frame menunjukkan strong. Jadi sekarang tuan-tuan dapat sebarang pullback. So M15 ni standby mungkin pullback akan terjadi. Pullback kat mana? Mungkin kat kawasan resistance ni. Tuan-tuan boleh tanda siap-siap. So kawasan resistance yang terjadi ada berlaku pullback sebentar
Dan sini mungkin dia akan turun kejap. Turun kejap. Baru dia akan sambung buat kenaikan semula. So kat sini tuan-tuan boleh standby buy. Tuan-tuan boleh monitor di index dollar. Dan seterusnya tuan-tuan boleh entry lah. Di time frame lebih kecil sekiranya berlaku rejection di 104.2. Seterusnya saya akan sambung buat gold. Gold menunjukkan downtrend yang strong kembali. Dan saya akan tengok daily. So untuk daily. Daily apa yang candle akan berlaku pada malam ni insyaAllah adalah satu candle. Ini candle kegemaran Silver F ataupun kita selalu sebut sebagai candle carpet. So kalau tuan-tuan perasan candle carpet sebelum ni pattern dia, selepas berlakunya candle carpet, dia akan buat penurunan yang begitu kuat. Macam ni dia akan sambung penurunan. Jadi candle carpet ni, candle carpet sell ni sebenarnya dia tak valid pada time frame yang sama dan juga di kawasan support. Jadi untuk time frame sell ni adalah untuk time frame daily ni, setup sell pada daily adalah sangat-sangat valid. Terutamanya pada hari ni ya. Kalau dia close dengan candle warna merah, tuan-tuan boleh sell. Pastikan money management kuat lah. Mungkin dia tahan boleh floating sampai ke 857. Kat situ dia mungkin kita akan dapat lihat satu rejection. Dan esok insyaAllah dia akan jadi warna merah. Candle sell juga gold akan turun lagi. Tapi tuan-tuan kena ingatlah. Pastikan lagi 6 jam berlakunya candle sell ataupun candle merah di time frame daily. InsyaAllah tuan-tuan boleh tarik Fibo lah. Tarik Fibo mungkin 161 tuan-tuan boleh target. Dan kawasan support yang terdekat ataupun kawasan supply yang terdekat, kita dapat lihat di sini di candle carpet, candle buy, sell buy. Buy, sell buy candle carpet kat sini. So ini adalah satu orang kata kawasan yang dia boleh sampai. Kerana di sini merupakan kawasan supply di 1804, 1804 dan juga 1809 kat sini di time frame daily sebab time frame daily jadi luas lah. Kalau di time frame lebih kecil, dia akan jadi biasa. Dia akan mungkin akan henjut, naik, turun. Tapi secara keseluruhan yang betul gambarkan, memang dalam trend. Jadi time frame lebih kecil, kita fokus setup sell saja kalau ada. Dan di time frame H4 sebenarnya, dia buat retest semula di kawasan support, di SWOT zone. Previous support lah. Kawasan key level, dia buat rejection engulfing di time frame H4. So engulfing saja kita dapat lihat penurunan masih berturun. Candle masih downtrend. Kalau kata downtrend, insyaAllah dia akan buat lower low pada tak malam ni, esok lah. Saya rasa esok kot. Mungkin malam ni dia relax sekejap. Right, time frame H1 pun memang nampak sangat ada tanda time frame H4 tadi. Ini kawasan support dia retest semula dan dia buat rejection. So rejection ini dia berlaku di kawasan engulfing yang sebelum ni. So tak sampai engulfing pun dia buat candle evening star dan dia terus turun ke bawah. So macam saya kata tadi, dia tarik Fibo. Tuan-tuan boleh tarik Fibo dari shadow swing ini ke swing ini. Dan mungkin kita akan target 161 dah sampai 1816 at least di time frame H1 dah boleh sampai. So 1816 ni kita boleh fokus ke time frame daily. Kita boleh nampak dah dia sangkut kat mana kan. Sini merupakan bagi saya memang dia boleh turun lagi lah sampai ke 1804 tadi di kawasan candle carpet ni. Tapi untuk time frame H1 kat sini dia boleh sampai. Okay, ke time frame H1 kat sini dia boleh retest mula. Right, di time frame lebih kecil pun kita fokus kepada setup sell sebenarnya. Kita setup sell dan pastikan kalau tuan-tuan nak sell untuk gold, saya suka sebenarnya pastikan dia berlaku breakout dulu. Kadang-kadang dia tak buat breakout kat sini sebab kat sini dia bukan kawasan support. Support ni kena break dulu baru kita akan entry sell. Okay, support ni kena entry sell. Macam ni kawasan ni. Ini support support ni kena break dulu. Alright, candle kena break macam ni baru kita akan entry sell. Bukan kita entry kat sini. Bukan. Kita akan tanda balik entry sell. Sini kita entry sell. So dia mungkin tak BE, kena BE. Sini dia buat rejection semula. Kali kedua entry sell. Kat sini insyaAllah dia turun lagi untuk test ke kawasan paling bawah. Dan sama juga situasi dekat time frame 36 ni. Kalau dia mampu buat retestment pula di kawasan support sebelum ni, insyaAllah kita boleh dapat entry yang lebih selamat kerana stop loss kita akan jadi nipis. Sama juga kes yang sebelum ni, ni kawasan support, kawasan tak last akhir, tanda. Ini ada berlaku rejection, entry terus sell dan kat sini tak sempat dia bawa, sini ada pullback sikit. Ni yang terakhir lah, kawasan support terakhir. Sama juga SOP dia, tanda kawasan situ, tuan-tuan dapat lihat dia retest semua kat sini. Pastikan berlaku breakout dulu, buat tak tahu start sell limit kat sini.
InsyaAllah dia reject. Okay, 2 kali dia reject baru dia sambung turun. Dan itulah ini menunjukkan price sudah ready untuk turun. Dan apa memang kata time frame daily dia memang strong sell di time frame daily ya. Okey, untuk gold dan indeks minyak, indeks saya dah settle indeks gold. Jadi saya akan sambung lagi satu pair sebelum saya pass ke CFF. Untuk Euro USD, CFF kata dia setup menarik. Apa setup dia, saya tak pasti. Jadi saya cuba tengok apa pemahaman saya. Untuk Euro USD, kita dapat tengok di time frame weekly. Apa yang terjadi adalah satu setup sell yang orang kata memang bearish mode, yang mana kawasan previous support di 1.07 hingga 1.063 ini dia berjaya break dengan satu sell. So untuk weekly sama juga yang sebelum ni yang saya cakap adalah kena kapit dia boleh buat lower low lah, tapi tuan-tuan kena berhati-hati kerana ini merupakan kawasan weekly yang ada support yang super strong. Okay, super strong support kat sini, dia boleh reverse anytime. So time frame daily kita boleh marking, kita standby di time frame daily. Adakah dia berlaku rejection? Masih belum lagi berlaku rejection. Ini adalah satu breakout sell di time frame daily. Apabila berlaku breakout di time frame daily, kita boleh jangkakan price akan turun lebih jauh. Okey, untuk tahu dia turun pergi mana, Fibo untuk wave yang kecil ni dah time frame H1, kita boleh nampak kot Fibo dia. Okey, antara sini yang point terendah dan juga dia punya shadow paling atas, kita boleh tandai Fibo. Next target dia sampai 1.03683. Okey, setelah berlakunya breakout. Jadi untuk re-entry sell, kita tunggu dia buat semula satu pattern penurunan. Tuan-tuan boleh tengok macam mana pattern continuation of sell. Ini dia, ini macam dia buat correction yang lambat, correction wave yang macam dia tak nak tapi tak ada berlaku penurunan kuat. So selepas ni berlaku breakout, tuan-tuan tak perlu entry lagi. Pastikan dia buat dia retrace semula di kawasan trendline dan insyaAllah dia akan sambung lebih jauh. Kadang-kadang dia tak buat retest semula macam ni. Ada beberapa case ni kawasan support terakhir. Kadang-kadang dia tak sampai pun dia buat retest kerana sales volume yang kuat. So dekat sini tuan-tuan boleh tanda semula kawasan support yang terakhir di time frame H1. Sini kita boleh antara point yang mungkin dia akan retest dan sekiranya dia retest sama ada dekat sini ataupun dekat sini. So tuan-tuan boleh letak sell limit. Alright, 2 kali sell limit. Kalau dia touch salah satu ni, insya-Allah dia akan pergi lebih jauh. Untuk macam saya kata tadi, kawasan maksimum di weekly 1.032. Tuan-tuan TP di situ dah cukup. Kerana ini support weekly, saya tak berani jamin dia boleh kekal bearish. Melainkan ada berlaku satu candle bearish yang berlaku break, yang boleh breakout candle support di weekly. So support weekly biasanya super strong. Dia akan pantul at least berapa ratus ke berapa ribu pip. Itu saja saya punya nasihat saya. Time frame dia kecil. M30 tak nampak sebarang pullback lagi. InsyaAllah tuan-tuan boleh tanda trendline tadi. Re-entry semula. Re-entry kita level pertama. Saya tandakan trendline. Bacaan horizontal price ni 1.04708. Ini zone layer kita 1.04847. Dan juga trendline kita ni, trendline support kita ni dia break, jadi dia kena jadi resistance juga. Ini mungkin maksimum yang dia boleh retest adalah 1.05158. Kat sini insya-Allah dia boleh buat penurunan semula sebelum dia akan retest kat ni, sebelum dia sambung buat penurunan untuk test maksimum weekly punya support. Baik, saya sudah settle untuk indeks dolar, untuk gold dan juga euro USD. Jadi saya akan pass ke CFF untuk buat sebarang 2 pair. Jadi sebelum kita close. Okey, terima kasih. Untuk pair yang diberitahu tadi, euro USD, gold dan juga indeks dolar. Okey, so saya akan buat satu lagi pair sebelum kita akhiri kita punya live pada malam ni. Boleh. Pair apakah yang bertuah itu? Cik. Okey.
Tuan-tuan, kita cuba buat GJ tuan-tuan. Alright, so kita akan tengok pay GJ. Nampak GJ punya kuat, dia punya tembok sampai macam tu JPY punya kuat dia punya kuat sampai jadi gitu. Okey, kuat-kuat dia pun kita kena tengok JPY ni tuan-tuan kena hati-hati jugalah. Sebab dia macam saya beritahu lah, dia anytime boleh ke depan, dia anytime boleh ke belakang. Okey, so kena hati-hati. Kita nak tengok adakah penurunan ini masih boleh diteruskan. Kalau kita tengok dekat sini dia sudah sampai area swap zone tuan-tuan area swap zone, malah dia boleh dah lebih lah. Adakah dia akan break dengan candle? Kalau dia break, maka dia akan meneruskan penurunan ke support yang berikutnya. Okey. Kalau dia tak boleh break, maka dia akan bantul balik lah. Macam itulah cara dia. Tapi kalau ikut momentum penurunan ni masih ada, kuat lagi. Okey, tuan-tuan boleh guna untuk di daily kita nak tengok momentum penurunan itu. Kita boleh tengok dekat sini. Okey, sekejap tuan-tuan saya ambil lain. Dia macam tak lekat pula. Allah. Bismillah. Nampak? Siap baca je. Okey. So tuan-tuan tengok kalau segi trend line dia masih boleh turun lagi. Tu dari segi trend line lah. Okey, kalau dari segi kita kena tengok banyak aspek Kalau dari segi support resistance. Okey, tuan-tuan boleh lihat. Sekarang dia berada di area swap zone dan kalau tuan-tuan lihat dia berada di area nampak ni. Area kena kapit yang sangat kuat. Mana area ni memang momentum sangat, volume dia sangat kuat. Okey, dan juga kita boleh lihat dia ada lagi area yang cantik iaitu area support dia yang agak besar, support yang besar. Di mana support ini berada betul-betul dengan trend line kita. Nampak? Adakah dia akan sampai ke support ni ataupun dia terus naik? Persoalan dia begitu. Okey, ini di daily. Okey, kita nampak kita tandakan. Okey, di sini tuan-tuan boleh lihat, okey, keadaan kita boleh tengok, okey. Fibonacci biasa dia akan naik dan test 50%, nampak? Area 100% kita tarik. Okey. Dia akan naik balik, nampak dia test 50%, betul-betul reject 50% dan sekarang dia sudah break level 100%, maka keadaannya untuk sampai ke level yang kita tandakan ni adalah sangat-sangat boleh, sangat-sangat logik. Jadi kita tukar balik kepada candle H4. Apa yang boleh kita buat di candle H4 ni tuan-tuan? Kita boleh buat entry. Okey, nampak tuan-tuan? Nampak rejection ni kuat ni tuan-tuan, agak berbahaya rejection ni nampak kuat Tetapi candle masih belum close. Rejection agak kuat. Okey. Bila jadi macam ni, keadaan macam ni, tuan-tuan boleh tengok. Kena tengok juga momentum dia. Momentum dia dah sampai mana di H4 ni? Cara dia, tuan-tuan tengok sebelum dia pull back kat sini. Kita tarik. Nampak? Kalau ikut dia dah level 1618 tetapi dia dah habis. Bila dia dah habis macam mana dia dah break, dia buat next candle tak kira lah biru ke apa-apa, maka barangkali untuk dia turun tu adalah sangat-sangat tinggi. Jadi sesiapa yang nak ikut saya, kita tandakan lagi satu kawasan support yang sangat kuat di sini untuk membuat stop loss. Okey, jadi kita boleh entry untuk sell. Pada saya kekuatan dia masih masih wujud masih wujud. Momentum dia masih kuat walaupun dia tengah buat nampak jadi seakan-akan rejection tetapi sebenarnya bukan, insya-Allah. Price belum naik lagi. Nah, kita letak stop loss tuan-tuan di atas ini. Ratio dia agak kurang baik tetapi insya-Allah momentum penurunan itu sangat kuat sangat-sangat kuat. Kalau tuan-tuan rasa macam ni, Allah dia punya ratio memang tak cun tuan-tuan. So tak payah. Kalau tuan-tuan rasa macam boleh. Boleh tuan-tuan, tak ada masalah. So kalau tuan-tuan nak lagi cantik tak apalah. Kata-kata ni untuk yang siapa ada model kan, siapa yang kurang sikit letak atas candle yang besar ni pun tak apa. Kalau dia pull back bukan rezeki kita, nampak? So ratio dia lebih baik. Lebih cantik, okey? So itu sajalah saya boleh bagi tahu Zipas untuk GJ. Zipas nak? Power. Sebab apa kita letak stop loss itu? Sambung sikit lagi. Sikit lagi lah. Sikit. Sebab okey, tuan-tuan tengok sini. Lagi 3 minit Sfeh. Mampu lah apa-apa pun. 3 minit sebenarnya. Nampak? Ngam-ngam dengan stop loss. Kalau ikut stop loss cantik sini lah. Tapi nampak ratio tak best pula kan. Tak apalah, gentle lah orang kata. Kita buat macam tu. Okay? Kita buat macam ni. Tak ada masalah pada saya. Yang penting tuan kena letak atas candle momentum ni. Kena momentum ni. So, lagi 3 minit ni pun
Makanya satu pair lagi akan muncul. Okay, so kita buat GBP NZD lah. Buat minyak lah Sifai. Saya tak buat Minyak. minyak. Sifai tak mau Minyak. Jarang sekali. makanan Sifai lah ni minyak. Ya Allah. Allah. Demam je guys. Demam pula dah. Minyak sebab minyak demam. Baik. Dan Okay. Minyak tuan-tuan. Minyak ni dia banyak teknik tuan-tuan. ABC breakout tuan-tuan biasa dengar. Okay. Saya punya cara simple ya tuan-tuan. Kita pakai yang sama saja cara supaya tuan-tuan tengok dia pakai support resistance ataupun double support dan sebagainya. Okey, tak apa. Kita buat yang selalu kita buat sebab mungkin orang tengah rancak tengok, oi, tiba-tiba sembang pasal support itu tiba-tiba ABC tak mau macam tu kan. Jadi insya-Allah tuan-tuan, apa kita boleh kata dengan minyak dia nak naik. Wah, dahsyat tiba. Pasal apa dia nak naik? Okey, sebab kita kena bagi reason takkan tiba-tiba cakap dia nak naik. Sebab apa? Kata dia naik sebab apa kan? Mesti ada sebab, okey? Tandakan dulu kawasan support yang kuat, kawasan resistance yang kuat dahulu. Dan besarkan dia balik. DH4 tu yang kita buat di mana tuan-tuan kita hanya okey di sini kalau tuan-tuan lihat kenaikan dia sudah melebihi 100% tetapi belum lagi close. Tetapi momentum kenaikan masih ada tak? Masih ada. Macam mana kita tahu momentum kenaikan tu masih ada? Sebab kita kena tengok dekat time frame lebih besar. Okay, bila time frame besar, tuan-tuan nampak momentum kenaikan ada tak? Ini tengok dia reject dengan candle yang sangat kuat. Next candle adalah candle biru. Maka insya-Allah kekuatan tu sampai ke sini sangat ada. Sangat kuat. Okay. So jadi apa yang boleh kita bagi tahu minyak ni insya-Allah, tuan-tuan dia boleh naik ke level 161.8 tuan-tuan. Jadi insya-Allah tuan-tuan pada saya long position walaupun tuan-tuan kata takut dia nak reject dulu, insya-Allah tuan-tuan, insya-Allah okey. Kalau tuan-tuan nak selamat dia ada cara dia nak selamat. Tuan-tuan boleh sebelum masuk saya bagi signal, sebelum kalau nak selamat lagi satu, kita buat tarik pada sini trend line sekejap. Nampak? Bismillahirrahmanirrahim. Tarik sini. Okey, nampak? Kalau tuan-tuan kata T4F pasal apa? Ni apa ni? Lebih pada trend line. Okey, tu kata nak selamat, nampak tak? Ada kawasan yang sama dengan trend line. Okey. So tuan-tuan, kita boleh buat long position, iaitu kita boleh buy kat sini. InsyaAllah buat momentum dia memang ada, memang kuat. Tuan-tuan letak TP tuan-tuan dekat sini. No. TP tak naik, benda apa yang naik tadi? Benda apa yang naik? Bawah tu kan? Yang bawah tu? Yang dalam seluar tu? Aduh. Okey. Mampu. Dah lah malam Jumaat mampu. Malam Jumaat yang main weh. Okey, so siapa yang ada kekuatan tahan dekat bawah 100% tetapi lebih baik tahan dekat candle yang sedang buat perangai ni. Nampak? Yang penting tuan-tuan dapatkan ratio yang baik, cukup. Nampak? Alhamdulillah. So, tuan-tuan, dekat level yang saya garis-garis ni, BE jangan lupa. Itu penutup dia. BE jangan lupa. Aduh. Alright. Saya pass kepada kita punya terlepas. Kita tutup terus. Pengacara. Okay, so tuan-tuan, Alhamdulillah. So yang mana setup tuan-tuan tak sama, kami sama dengan tuan-tuan. Proceed ikut tuan-tuan. Tak sama, tuan-tuan buat perangai sendiri. Tengok tuan-tuan punya setup sendiri. Okay, tuan-tuan boleh no? So kami ni hanya bagi pandangan kami. Okay, InsyaAllah kita di penghujung rancangan CPS. Yang baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kelemahan daripada kami berdua. Mohon ampun kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz CPS malam Jumaat. Apa yang naik? Kena check balik.